Boleh ya? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita berbicara menyambung bacaan kita, siri bacaan kita pada kitab Talbis Iblis, Talbis Iblis, dalam membahaskan tipu daya iblis kepada manusia, menipu dengan jalan yang sangat halus, menipu dengan jalan yang sangat halus dan memesongkan manusia daripada petunjuk yang sebenar, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan berbicara dari muka surat 176 daripada kitab kita ini berkait dengan Talbis Iblis, 173. Okey. 170 Talbis Iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud. Talbis Iblis terhadap ahli ibadat yang zuhud. Baik. Muka surat 170. Muka surat 170. Kita baca. Talbis iblis yang sering dilancarkan kepada para ahli ibadah yang zuhud adalah riya yang samar. Sementara riya yang nyata, yakni yang terang-terangan dan mudah untuk dideteksi, yakni dikesan atau disedari oleh orang yang faham agama, tidak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk di dalamnya. Contoh riya yang nyata yakni memperlihatkan badan yang kurus, muka yang pucat, rambut yang kusut, sehingga mengesankan kezuhudan. Begitu pula dengan melirihkan suara untuk menampakkan kekhusyukan hati, mengerjakan salat kerana ingin dilihat orang lain, dan memberi sedekah dengan motif memperoleh sanjungan orang. Ini semua termasuk riya yang nyata, bukan riya yang samar. Jadi riya ni kita semua tahu bahawa dia buat sesuatu amalan untuk dilihat, untuk dipuji. Ria'an nas, supaya manusia tengok dia, menarik perhatian orang. Orang tahu dia buat amal. Jadi pada ahli ibadah dan semua kita pun sebenarnya boleh terkena talbis ini. Riak dia sebut ada dua. Satu riak yang nyata, satu lagi riak yang sama.
Riak yang nyata ni buat sesuatu supaya orang lihat, memberi sedekah dengan motif tujuan untuk dipuji. Semua ni riak yang nyata. Di sini dia kata apa? Kami hanya membahas dan menyinggung riak yang samar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya. Saat seseorang mengerjakan satu amalan yang bukan kerana Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Jadi kata dia, bahaya riak ni kita semua tahu, bila buat amalan tidak kerana Allah, amalan tersebut tidak diterima. Malik bin Dinar berkata, katakanlah kepada orang yang belum jujur, jangan pernah lelah, yakni jangan pernah letih untuk berusaha jujur. Berarti dalam bab niat ni, kita kena senantiasa jaga niat kita, jangan pernah letih untuk jaga niat. Untuk jaga niat kita tu, jangan pernah kita rasa letih. Makna juga fitnah terhadap niat ni akan berlaku sampai akhir hayat kita. Bukan sekadar tak apa dia ni tarah dia ustaz tak apa dia ikhlas. Kita hak baru belajar ni hak kena belajar betul-betul ikhlas. Ustaz dia ikhlas sudah, kata Abu Muaz. Tapi sebenarnya fitnah terhadap niat ni tidak pernah akan terhenti. Sampai bila? Sampai kita mati. Jadi kata Malik bin Dinar, jangan pernah letih untuk memperbaiki niat. Jangan kata putus asa. Aku ni setakat ni dah tak erak dah. Nak cari ikhlas tu tak jumpa dah. Tak. Jangan kata macam tu. Ketahuilah bahawa orang mukmin yang sejati itu tidaklah beramal melainkan untuk Allah semata. Hanya saja saat amalannya tersusupi riak yang samar, urusannya menjadi kabur dan dia sulit lepas dari penyakit riak ini. Okey. Orang mukmin dia tahu tak boleh buat amal melainkan hanya kerana Allah. Tapi dalam keikhlasan tu tiba-tiba datang riak yang samar. Datang riak yang samar. Macam mana riak yang samar tu? Kita baca lagi. Dinukilkan dari Yasar, dia berkata, Yusuf bin Asbat menasihatiku, belajarlah untuk mengetahui mana amalan yang sahih dan yang tidak, kerana aku sudah mempelajarinya sejak 22 tahun yang lalu. Okay. Sejak 22 tahun yang lalu. Dia belajar tu betul dah kerana Allah. Tapi bila dia sebut lagu tu, kan? Bila dia sebut lagu tu, tiba-tiba tersusuk. Panggil terselit. Selama ni dia buat tu kerana Allah. Tiba-tiba dia pergi kepada orang, dia kata aku dah 22 tahun dah belajar. Tiba-tiba dalam saat berkata begitu, datang perasaan nak suruh orang tahu apa yang dia buat selama 22 tahun. Dia setiap kali kalau kita bahasa kita kan, setiap kali kita mari kita berusaha untuk jaga niat kita, ikhlas kita, begini. Sampai di hujung kita pun kata, bagi contohlah, kita kata kalau tak ada aku, tak jadi berlaku kerja sini. Contoh kita kata macam tu. Kita buat tu kerana Allah dah. Tapi di hujung-hujung cerita tu, kita nak suruh orang kenal the whole story. Boleh jadi kita dah sembunyi selama puluhan tahun. Di hujung tersebut, jadi orang zuhud ni kadang-kadang orang tak tahu cerita dia. Oleh kerana dia zuhud, dia tak cara dengan orang tak tahu cerita dia.
Tapi tiba-tiba, setelah bertemu dengan seseorang, dia kata, aku sudah 22 tahun dah. Apa jadi dengan 22 tahun dia? Wallahu ta'ala alam. Kita harap Allah menjaga niat kita. Niat panggil riak yang samar. Riak yang samar. Mungkin dia memang tak niat untuk tunjuk ke orang, tapi bila dia sebut tu, tiba-tiba datang perasaan, oh, itu bahaya. Okay? Lantaran khawatir terjerumus ke dalam riak, orang-orang saleh menutupi amalan kebaikan dengan menampakkan kebalikannya. Nampak? Kalau orang dulu, orang saleh ni, kerana takutnya masalah riak, dia akan usaha sembunyikan amal kebaikan. Kita terbalik. Waktu tu kita selfie, post dalam story, post dalam IG. Pergi umrah tu, nak tawaf, kejap lagi nak tawaf. Duk Arafah, sekarang aku tengah berwukuf di Arafah. Kita berkata, aku buat ni kerana Allah. Cuma ni nak bagi tahu ke orang, mudah-mudahan mereka ambil jadi contoh teladan kepada mereka. Kita kata. Tapi bukankah di situ ada kesamaran? Kalau tiba-tiba mari syaitan kata, oh tengok orang pujimu, datang pula like banyak. Kita buat tu lillahi ta'ala dah. Tapi bila tengok like banyak, kita pun rasa seronok orang like apa yang kita buat. Bukankah itu riak yang samar? Mungkin waktu kita post tu, kita tak niat pun nak tunjuk ke orang. Boleh jadi kita post sebab itu adalah laporan. Kalau lah ingat kita kata, kalau kita buat kerja kebajikan, orang pun nak tengok hasil kerja tu. Dia bagi sumbangan, kita pun beli barang, kita pun pergi sampaikan kepada orang tu. Kita pun ambil gambar, post kepada penyumbang, tanda kita dah bagi. Hak kita bagi tu bukan hak kita pun. Hak orang kita tu kan dia sampaikan lah. Tengah-tengah tu pun syaitan mari. Tengok baikmu. Kita malah riak dengan amal orang, lagi berat. Kalau sedekah kita riak, berat dah. Ni duit orang. Orang beli barang. Kita ni tukang je sampai. Kita punyalah post gambar tu seolah-olah kita hak je sedekah. Bahaya. Betul tak? Tapi nak warna zaman kita kena lagu tu. Orang nak minta laporan. Sebab tu riak yang samar ni, Allahu Akbar, bahaya. Dia datang menyusup. Benda tu kita sangka kerana Allah. Kita buat memang kerana Allah. Tapi kadang-kadang dia datang tanpa kita sedar. So kalau dia datang, kita cepat-cepat istighfar, kita minta kepada Allah perlindungan daripada riak, dan kita kena kata kepada diri kita bahawa apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan daripada kekuatan kita. Kena banyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila kita buat amal, tak kiralah amal mana pun, amal kebaikan secara umumnya, datang perasaan kita ni bagus. Datang perasaan kita ni bagus. Tengok orang lain pula hidup di kawasan ramai-ramai, anak-anak muda, kita je hak rajin pergi semayang. Maka syaitan pun mari perasaan, rajin mu semayang. Dalam ramai-ramai anak muda, kita hak pergi ngaji datang ke pusat pengajian. Syaitan pun kata, rajinmu. Orang lain tu dia duduk pasar malam lah, duduk main karaoke lah, duduk berapa, tiba-tiba belajar. Kita kata aku buat ni kerana Allah dah. Tapi mari juga riak yang samar. Lagu mana tu? Sebab tu kita kena, orang yang nak jaga masalah ikhlas dalam amalan, dia mesti memahami tentang tauhid kepada Allah. Sebab tidak akan berlakunya keikhlasan sehinggalah dia faham tentang tauhid dengan sebenar-benarnya. Bahawa
Apa jua dalam kehidupan dia berlaku dengan takdir Allah dan dia berlaku dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang selepas kita beribadah kepada Allah, kita kena syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah disebabkan Allah taufikkan kita untuk ibadah. Bukan dengan kita rasa aku ni alhamdulillah, aku boleh solat malam bagi contoh. Tak, sebaliknya kita kata kepada Allah, ya Allah, terima kasih sebab taufikkan aku untuk ibadat ini. Sehingga makin kita buat ibadat makin bertambah. Sebab apa? Sebab kita sedar kebaikan yang kita buat ni kalau tanpa taufik dari Allah, la haula wala quwwata illa billah, kita tak ada apa sebenarnya. Jadi sebab tu payah nak jaga bab riak yang samar ni. Riak hak tu orang boleh kata, dia tu semayang tengok tunjuk kat orang, tengok dia ni nak orang puji tak. Ni kita sebut tentang orang yang betul-betul jaga ibadat. Zuhud dia tak cara kat orang, dia duduk sendiri dengan dia. Tiba-tiba dalam satu ketika dia sebut kepada orang, aku dah duduk dalam keadaan ni selama 22 tahun. Orang tu mungkin setiap hari dah pergi dah. Salat subuh berjamaah di masjid, pukul 4.30 duduk di masjid dah. Dia yang buka pintu masjid. Kalau orang lain puji dia tak apa lagi. Tapi bila orang tanya dia, berapa lama dah haji duduk lagu ni? Saya kat 20 tahun dah lagu ni. Dia pun mari lagu tu, zap, setel masuk. Dia pun merasakan adanya penghargaan manusia, lalu dia rasa bangga dengan perkara tersebut sehingga dibimbangi. Kita tak tahu urusan ikhlas dengan riak ni, cerita ni hanya Allah Ta'ala yang boleh tentukan. Cuma kita kena sebut betapa para ulama berhati-hati dalam masalah riak yang sama. Okey? Baik, lantaran khawatir terjerumus ke dalam riak, orang-orang salih menutupi amalan kebaikan dengan menampakkan kebalikannya. Ibnu Sirin terbiasa tertawa pada siang hari, namun pada malam harinya dia menangis. Dia sengaja buat ketawa-ketawa di siang hari sehingga orang tak rasa di malam hari dia adalah orang yang banyak menangis. Kita terbalik. Pada zahir manusia menampakkan kezuhudan, di malam hari kita tidur. Di malam hari kita bergerak ketawa dan seumpama dengannya. Allahul Musta'an, semoga Allah jaga kita semua. Ibrahim bin Adham ketika sedang sakit, di dekatnya terlihat makanan orang-orang yang sihat. Dari Bakar bin Abdullah bahawasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih menuturkan, dahulu ada seorang lelaki yang termasuk satu tokoh yang terbaik pada masanya. Banyak yang datang berkunjung, lantas dia pun memberikan nasihat. Satu hari mereka berkumpul di dekatnya, kemudian dia mengutarakan, kita pasti keluar dari dunia ini meninggalkan keluarga dan juga harta benda kerana khawatir berbuat semena-mena. Akan tetapi dalam kondisi tadi, aku khawatir kita disusupi perilaku tersebut melebihi sikap semena-mena yang menyusup orang-orang yang berada di dalam menggunakan harta yang dianugerahkan kepadanya. Menurutku salah seorang dari kita pastilah ada yang menginginkan keperluannya selalu terpenuhi, atau pada saat ditemui seseorang dia selalu berharap diberikan ucapan salam dan dihormati kerana kedudukan agamanya yang kuat. Okay, sekali dia bagi nasihat tersebut. Tak apalah, bab nasihat tu nasihatlah. Secara umumnya kita faham lelaki ni adalah orang yang banyak memberi nasihat. Satu hari nasihat yang dia sebut ni viral. Bahasa kita viral. Viral. Tular. Jadi viral dia. Kata-kata lelaki tadi tersebar luas.
Jadi orang pun pakat share dia punya kata-kata nasihat sehingga terdengar oleh seorang raja. Sang raja yang kagum terhadap dirinya tidak keberatan melakukan perjalanan jauh selama dapat menyalami dan melihat sosoknya langsung. Maknanya setelah viral sampai ke raja, raja datang nak jumpa dengan lelaki soleh yang bagi nasihat ni. Bagi nasihat. Lantas lelaki ini melihat kedatangan sang raja. Diberitahukan kepadanya paduka raja datang dengan iringan ucapan salam kepadamu. Jadi orang bagi tahu datang kepada dia, "Oh, tengok, raja pun mari nak jumpa kamu. Dia nak bagi salam dan nak jumpa dengan kamu lah." Lelaki ni kata, "Ada keperluan apa? Kenapa raja tu datang?" Orang pun jawab, paduka, yakni paduka raja lah, ingin membicarakan ihwal nasihat yang kamu sampaikan. Dia nak jumpa kamu berkaitan dengan nasihat yang tular. Jawab orang tersebut. Lelaki ini pun kemudian bertanya kepada budaknya, "Apakah kamu punya makanan?" Dia kata, "Ada, yakni buah yang biasa engkau makan pada waktu berbuka puasa." Lelaki ini memerintahkan si budak agar menyuguhkan buah tersebut, bawa buah tu. Maka si budak, yakni si hamba lah, budak di sini hamba. Hamba dia pun membawakan buah itu di atas suatu bekas yang terbuat dari anyaman bulu, lalu dia pun meletakkan di hadapannya. Diambillah buah tadi serta sebahagiannya dimakan. Dia ambil makan buah. Padahal lelaki ini biasa berpuasa pada siang hari, bahkan tidak pernah tidak berpuasa. Sang raja kemudian berdiri di hadapan lelaki ini dan mengucapkan salam untuknya. Salam tersebut dijawabnya dengan secara lirih sambil mengambil buah tadi untuk disantap. Raja mari nak jumpa dengan dia pun duduk makan, tengok jawab acuh tak acuh kata raja. Raja pun tanya, "Mana orangnya hok viral?" Seorang menjawab, "Itulah dia, itulah." Raja kata, "Orang yang sedang makan ini." Orang pun jawab, "Yalah, dialah." Maka sang raja berkomentar, "Orang seperti ini tiada memiliki kebaikan," dan langsung dia pergi dari situ. Kenapa dia buat macam tu? Supaya dia tidak dipuji oleh sang raja. Supaya dia tidak dipuji oleh sang raja. Lelaki tadi menyahut, "Segala puji bagi Allah, yakni Alhamdulillah yang telah memalingkan anda dariku berkat sesuatu yang tidak anda sukai." Maknanya Alhamdulillah raja tu pergi sebab tak suka tengok aku makan. Jadi sebenarnya dia nak mengelak daripada dipuji sang raja. Dia jaga. Kita ni belum diuji setara tu lagi. Ada dah video kita viral? Tak ada lagi dah. Kalau tiba-tiba orang mari viral, cuba tuan-tuan bayang. Tiba-tiba kita ni duduk di tempat Abang Viva. Hak tengah viral lah ni kan, cerita Abang Viva kan. Orang duk puji kebaikan dia buat. Dia punya humble dia tu, siapa pekat dia pun kata, tak ada apa-apa ke apa. Kita tak duduk tempat dia, kita tak tahu betapa besarnya ujian kemasyhuran dan viral ni. Gi sana orang kenal, gi sini orang kenal, gi situ orang puji, gi Pahang orang puji, gi Melaka orang puji. Dia punya cabaran nak jaga keikhlasan amalan. Makin kita terdedah kepada khalayak, makin kita besar ujian untuk menjaga ikhlas. Chances untuk riak tu makin besar. Makin kita terdedah kepada khalayak. Ingat senang ke kalau dah sampai tahap dia tu nak jaga hati? Kita tidak diuji lagi. Agak-agak tidak diuji sampai setara tu lah. Baik kita orang tak kenal daripada orang kenal. Sebab bila dah kenal, cabaran nak jaga amalan lebih besar daripada sebelum kita terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal sangat orang panggil mengimpikan
kalau dia ni tidak dikenal orang. Pasal apa? Bila orang tak kenal kita, kita boleh jaga niat kita lebih mudah. Tapi kalau kita berbuat sesuatu di khalayak, nak jaga tu lebih payah. Betul tak? Kita tak viral tak apa. Aju tengok kita sejadi viral sekali. Nah, sebab tu kadang-kadang sebahagian daripada asatidzah, yakni ustaz-ustaz, benda yang tak viral dia boleh tarik balik. Tapi bila dah viral, dia nak tarik balik, dia takut. Pasal apa? Takut nampak padanya kecacatan. Kecacatan makna ustaz tu dia salah gitu. Dia boleh kata dia tersalah, dia tarik balik. Tu cabaran. Belum viral, bila orang dah puji ramai ataupun penyokong dah banyak bagi supporter, bagi support ni, tiba-tiba nak tarik balik apa yang dia ucap, lagi payah. Jadi sebab itu sebahagian daripada salaf dia tak suka untuk dipuji dan berusaha untuk menjaga hati dari riak yang sama. Okey. Disebut dalam riwayat yang lain dari Wahab bin Munabbih, saat raja datang, si laki-laki menyuguhkan makanannya. Dia mengumpulkan sayuran dalam satu genggaman, lantas dicelupkan ke dalam minyak, lalu dia pun makan dengan lahap. Melihat perilaku tersebut, sang raja bertanya, bagaimana keadaanmu wahai fulan? Yakni dia kata sama seperti orang lain. Raja pun memutarkan haiwan tunggangannya serta menyeru, orang seperti ini tidak memiliki kebaikan. Maka lelaki tadi berkata, Alhamdulillah yang telah membuatnya pergi sambil mencelaku. Sambil mencelaku. Dia memang tak nak dipuji. Allahu Akbar. Kita nak jaga hak ni, kita buat kerana kita buat bukan kerana manusia, tapi ujian datang di saat manusia puji kita. Pernah tak berlaku keadaan macam tu? Orang yang riak nyata, dia buat tu memang kerana manusia, tu riak yang nyata. Ada orang tu, jom kita buat pasal apa dia? Bakal bapak mertua ada. Contoh bapak bakal mertua ada, dia pun marilah kita pergi semayang berjamaah di masjid. Pasal apa? Pasal kat masjid tu bakal bapak mertua dia ada. Dia pergi. Hak tu nyata. Dia buat tu kerana manusia. Ataupun tengok nyata wartawan ada. Tengah-tengah duk saja-saja, tengok-tengok ada orang ambil gambar. Tiba-tiba je ambil batam menyapu, duk menyapu. Pasal ada wartawan. Ni nyata. Amal ibadat sebab orang. Nyata. Hak yang samar ni, masa buat ikhlas kerana Allah. Dia buat bukan kerana manusia, dia buat kerana Allah. Tapi di saat datangnya pujian, dia rasa seronok. Kemudian dia sebut kebaikan dia kepada orang. Kemudian dia rasa bangga andai kebaikan dia diulang-ulang dan disebut-sebut. Sebab tu kadang-kadang dia sebut tadi, zuhud ni, kalau orang menampakkan kezuhudan untuk dipuji, itu riak yang nyata. Nampak muka pucat, baju koyak rabak, compang-camping, makan pun sedikit. Itu orang yang menampakkan dia ni tidak berhajat kepada dunia. Orang yang zuhud sebenar-benarnya, dia tak berhajat kepada pengenalan. Zuhud dia duduk dalam diri dia. Dia tidak berhajat kepada dunia. Apa yang ada depan dia, dia makan, dia terima, dia pakai pakaian orang biasa. Tapi dalam hati dia, orang tak nampak pun dia zuhud. Itu zuhud sebenar. Tapi di saat orang expose dia, bahaya. Payah nak jaga. Tuan-tuan, kalau boleh setara, kita tak pujilah. Kita kata, semoga Allah Ta'ala jaga keikhlasan Abang Viva tu. Tapi bila saya tengok sifat orang puji dia sehingga dia ni nak mengelak pujian manusia, semoga Allah jaga hati dia. Bukan mudah. Kita tak duduk tepat dia.
Datang wartawan interview dia, orang nak bagi kereta kat dia, orang puji dia, naik book, orang viralkan dia. Dia buat, asal dia buat, dia datang nak bantu orang. Semoga Allah Ta'ala jaga hati dia. Ni payah tu, payah. Bukan benda mudah. Payah. Kita 3 orang mari puji mula dah kembar hidung dah. Nah, oh bagus dia ni. Mula kembar hidung, kepok terbuka. Tak viral lagi. Allahu Akbar. Ada manusia yang menerapkan zuhud lahir dan batin. Namun dia berbicara kepada teman-temannya maupun isterinya tentang tekadnya meninggalkan dunia sehingga mudah baginya bersabar. Sungguh, seandainya dia berniat untuk bersikap zuhud dengan ikhlas, nescaya dia makan bersama keluarganya sebatas melenyapkan wibawa diri dan tidak perlu membicarakan kezuhudan yang sedang dia jalani. Maknanya kalau ada orang bersikap zuhud, dia bagi tahu orang zuhud dia tu. Oh, saya tak makan benda-benda ni. Oh, contohnya orang bagi daging, saya kurang sikit makan daging-daging ni. Oh, ni kira makanan mewah ni. Saya makan roti-roti ada ke? Kalau zuhud lagu tu, zuhud tu baru zuhud tahap biasa. Pasal apa? Dia menampakkan kezuhudan. Kalau betul-betul dia zuhud, dia tak akan menampakkan sikap zuhud dia. Orang ajak dia makan, dia makan. Dia akan waktu dia bersendirian dengan Allah, Allah tahu kezuhudan hatinya. Yang tu tahap paling tinggi. Okey? Tapi syaitan, dia macam apa tu? Artificial intelligence hak kita sebut sebelum ni lah. Kalau orang tu tak nak expose dirinya di Facebook, dah, artificial intelligence AI ni akan guna kawan-kawan dia untuk exposekan diri dia. Sehingga dia akan share, dia akan like, dia akan letak dalam story dia apa yang dia buat. Contohnya kita 2 orang tengah ni memang tak main Facebook. Tapi kita ada kawan kiri kanan hok main Facebook. Artificial intelligence akan guna akaun Facebook 2 orang hok kiri kanan kita ni untuk tonjolkan kebaikan kita. Akhir sekali pun kita tengok, dia tag kita lah. Kita tak tunjuk dah, tapi tiba-tiba dia pergi tag kita, dia share memori dengan kita. Akhir sekali expose juga. Betul? Jadi benda-benda macam ni sebenarnya perlu kepada mujahadah. Mujahadah tu maksudnya kita berjuang dengan dalam diri kita agar Allah jaga keikhlasan yang ada dalam hati. Baik, jadi kalau sebenarnya sikap zuhud, kalau orang ajak makan, dia makan. Ajak makan kambing, dia makan kambing, lagi seronok kita, lagi suka kita makan. Tak ada kata saya kambing ni saya tak makan, saya makan ikan ni, ikan mahal lah ni. Daud bin Abu Hindi rahimahullah berpuasa selama 20 tahun dan selama itu keluarganya sendiri tidak mengetahuinya. Dia tetap membawa makan siangnya tapi ke pasar, lalu dia menyedekahkan kepada seseorang di tengah jalan. Ya, orang-orang pasar mengira dirinya sudah makan siang di rumah, sedang keluarga mengira dirinya sudah makan siang di pasar. Seperti itulah akhlaknya kaum salaf, yakni menyembunyikan amal soleh. Baik, kritik terhadap orang zuhud. Beberapa Muslim yang mengaku zuhud terbiasa hingga seperti makanan pokoknya. Mengaku zuhud terbiasa, yakni hingga menjadi seperti makanan pokoknya. Apa makanan pokoknya? Maknanya kebiasaan bagi orang zuhud. Okay? Duduk di masjid, tempat perkumpulan para sufi ataupun di pergunungan. Umumnya bila bersikap zuhud, duduk di masjid, tak keluar, atau duduk di gunung, tak campur dengan orang. Betul tak? Bila kita faham zuhud pada sudut kacamata yang umum. Orang tersebut merasa senang ketika orang-orang mengetahui bahawa dia mengasingkan diri, menjauhkan dari masyarakat.
Terkadang orang itu berdalih atas pengasingan dirinya tersebut dengan berucap, aku khawatir lihat banyak kemungkaran jika keluar atau pergi dari tempat ini. Padahal tindakan menyendiri itu dia lakukan dengan berbagai motif subjektif. Di antara motif yang dapat kita kemukakan di sini ada 3 seperti berikut. Jadi kebanyakan orang ni mengasingkan diri atas nama kezuhudan. Tapi sebenarnya sebab dia mengasingkan diri ada macam-macam. Tapi dia menampakkan kezuhudan. Apa dia? Pertama, kerana kesombongan diri sendiri dan sikap suka merendahkan orang lain. Jadi dia kata apa? Aku ni tak boleh pergi duk campur dengan orang. Sebab apa? Aku tak boleh tengok banyak benda mungkar kalau keluar daripada tempat ini. So dia kata dia bersikap zuhud sebab orang di luar ni banyak benda mungkar. Bila dia kata macam tu, ada beberapa tujuan yang boleh masuk dalam hati dia. Pertama, kerana sikap sombong. Maknanya dia rasa orang lain tak betul, dia seorang yang betul. Tak? Mungkar orang. Aku tak boleh kalau pergi campur dengan demo-demo tu. Set-set lara belakang tu. Aku ni kalau dengan masjid dia sesuai pada aku ni. Itu maknanya pertama, boleh jadi ada sikap sombong. Masuk. Kita tak sedar. Mulut kata kerana nak menghindari kemungkaran. Tapi hati boleh jadi kerana kesombongan. Hak ni, hak payah ni. Masalah ni. Yang kedua, lantaran khawatir jika orang lalai dalam memberikan pelayanan atau penghormatan kepadanya. Bubuh koma tu. Yakni lantaran khawatir jika orang-orang ni lalai dalam memberikan pelayanan kepadanya. Jadi kenapa dia tak pergi sana? Sebab dia bimbang. Kalau dia pergi, orang tak bagi penghormatan. Sebab ada setengah-setengah orang, dia sudah terbiasa dengan penghormatan. Bila duduk dalam kelompok dia, semua orang hormat dia. Dia keluar daripada komuniti dia, orang tak endahkan dia. Jadi dia kata, aku tak nak bergaul dengan orang-orang kebanyakan. Sebab apa? Mereka itu orang-orang yang lalai. Dia nak duduk dengan orang-orang ahli ibadat, orang soleh dan sebagainya. Pasal apa? Sebenarnya dia duduk dalam keadaan tu, dia dalam zon selesa. Orang duk puji dia, orang duk hormat kat dia. Betul tak? Dia tak suka nak pergi duduk dekat orang kebanyakan. Tapi alasan dia adalah zuhud. Nampak? Payah nak jaga hati ni bukan benda mudah. Hati ni bagai payah nak jaga. Yang ketiga, demi menjaga kekuasaan serta kepimpinan atas beberapa orang, sebab bergaul dengan orang boleh melenyapkan semua dominasi itu, sementara dia ingin selalu mendapat pujian dari mereka. Jadi dia tak pergi jumpa dengan orang. Sebab apa? Dia ni orang ada dominasi dalam kumpulan dia. Jadi kalau dia pergi kepada orang, dia tengok orang yang memperlecehkan dia, pengikut-pengikut lain ni kata, ustaz kita tidak berapa belah mana tu. Orang buat main dia. Maknanya dia tak tahu mana dia. Jadi dia bimbang, di saat dia bercampur dengan orang lain, hilang penghormatan pengikut yang sedia ada kepada dia. Jadi dia tak keluar kepada kelompok orang lain, menyendiri di masjid atau menyendiri di gunung-gunung, hidup dalam komuniti kecil atas nama kezuhudan. Tetapi syaitan boleh datang ke dalam diri dia dengan 3 perkara tadi. Pertama, rasa sombong, dia betul, orang lain mungkar. Dia je ma'ruf. Yang kedua, kerana orang tak akan hormat kepada dia. Dia dah duduk dalam zon yang selesa. Yang ketiga, kerana bimbang hilangnya pengaruh atau dominasi dia terhadap pengikut-pengikut dia yang sedia ada. Jadi dia bersendiri, menyendiri di masjid, tidak bergaul dengan orang kebanyakan atas nama zuhud. Tetapi Allah lebih tahu apa yang tersirat di dalam hati. Semoga Allah Ta'ala jaga niat kita semua. Baik. Mungkin juga dia bermaksud untuk menutupi aib, keburukan dan kebodohan diri agar tidak diketahui oleh orang lain
atau suka dikunjungi namun tidak mau berkunjung. Bisa jadi kerana senang didatangi penguasa, atau bahagia sebab orang-orang berkumpul di depan pintu rumahnya dan akan mencium tangannya. Sebab zuhud dia tu, dia datang banyak puji-pujian dan penghormatan, lalu dia pun tidak suka pergi ke bandar-bandar, ke pasar-pasar, bergaul dengan orang, dia tak suka. Dengan mengasingkan diri, dia dimaklumi ketika tidak menjenguk orang sakit. Ia dimaklumi ketika tidak menjenguk orang sakit dan tidak menguruskan jenazah. Kemudian murid-muridnya berkata, maafkanlah syekh kami kerana seperti itulah kebiasaannya. Ada tempat kita tu, satu tempat dia panggil amalan bersuluk. Amalan bersuluk, tahu? Dia duduk tempat tu, dia tak keluar selama 40 hari. Duduk je situ, semayang situ, makan situ, duduk je, mengasingkan diri dari manusia. Sampai-sampai kalau orang sakit, orang bagi tahu fulan sakit, dia tak keluar daripada tempat suluk dia. Fulan meninggal, dia tak datangi jenazah dia, tak salat jenazah, tak ikut ke kubur. Ada yang sampai peringkat mak ayah meninggal pun tak keluar daripada tempat suluk. Padahal mana lebih afdal, mana lebih utama, mana lebih besar pahala dia? Mak ayah dia ni, ayah dia sakit, boleh jadi mak dia sakit, duduk di hospital, tapi dia duduk sibuk bersuluk. Padahal kalau dia duduk di hospital melayani keperluan ibu bapaknya, itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada dia mengasingkan diri. Tapi kenapa? Kerana iblis menampakkan amalan bersuluk dia tu lebih baik, padahal dia menyalahi panduan agama. Inilah yang disebut maksud kitab Talbis Iblis. Kalau kita tak baca, ni bukan saya kata, kadang-kadang bila kita ni orang share kat macam-macam, orang kata ustaz ni perasaan pandai lah, gapalah. Tak apalah hak dia kata tu, tapi kena tahu bahawa ini buku tulisan ulama' yang mana mereka, dia telah melihat apa yang berlaku di kalangan orang-orang ahli ibadah di zamannya dan bagaimana mereka boleh menyelisihi panduan agama yang sebenar. Okay? Baru ni bila kita sebut tentang zikir Allah, beza dengan la ilaha illallah, ramai orang tak suka, tak puas hati. Dan ramai orang mengecam dan sebagainya. Kita bermaksud untuk menyatakan bahawa penulis kita ni kata antara zikir Allah dengan la ilaha illallah, ada orang tak zikir la ilaha illallah atas alasan kalau sebut la ilaha mati situ tak sempurna tauhid dia. Jadi dia hanya cukup dengan sekadar Allah, dia tak sebut la ilaha illallah. Alasan tersebut boleh terimalah dari sudut logiknya. Tetapi yang dimaksudkan oleh penulis ni, kesempurnaan agama mesti kembali kepada petunjuk dari Nabi SAW. Yang ajar kita sebut la ilaha illallah adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ajar kita sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita nak meninggalkan petunjuk baginda SAW dan pergi kepada ajaran-ajaran selain baginda Nabi SAW? Dan bukan sekadar itu, kalau kita tak buat hak Nabi ajar tu satu perkara. Yang kedua lebih berat lagi ialah menyelisihi Nabi. Ada beza antara meninggalkan perintah Nabi dengan menyelisih Nabi. Nabi suruh kita tak buat, tu satu perkara. Kita pergi buat hak lain daripada hak Nabi suruh, itu perkara yang lain. Yang pertama ialah meninggalkan perintah. Yang kedua adalah menyelisihi Nabi. Kita pergi buat juga, kita buat juga. Hak ni Nabi suruh, dia tak buat. Yang kedua ni Nabi suruh, dia buat. Tapi dia buat benda yang tidak disuruh Nabi. Dia menyelisihi Nabi. Yang ni lebih berat. Seakan-akan dia rasa dia lebih pintar dan lebih bertakwa kepada Allah daripada Nabi Muhammad SAW.
Dan disitulah datangnya talbis. Okay? Disitulah datangnya talbis. Ada orang berhujah daripada dia duduk panggil bersembang kosong, duduk mengumpat, baik dia buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jangan banding dua perkara dalam segmen yang berbeza. Banding ibadat dengan maksiat, memang confirm kita akan nampak ibadat lebih baik. Banding bid'ah dengan maksiat, confirm kita akan nampak bid'ah lebih baik. Pasal apa? Dia dalam segmen yang berbeza. Pasal apa? Yang ni maksiat. Semua orang tahu dia ni maksiat. Yang ni benda bid'ah. Dia dalam kategori ibadat yang diada-adakan. Jadi kita banding dua tu, akan dilihat bid'ah lebih baik daripada kita duduk mengupak orang, daripada duduk curi, daripada duduk judi. Baik dia buat benda-benda macam ni. Nah, kita banding dua benda dalam segmen yang berbeza. Sebaliknya, kalau nak ambil bid'ah, kena banding dengan sunnah. Itu baru kita nampak kebenaran dia. Okey, hak ni kata, kalau dia kata sebagai contoh, orang nak tidur, daripada dia tidur sambil tengok TV, baik dia tidur baca bismillah 41 kali. Tuan-tuan banding macam tu, baca bismillah 41 kali dengan tidur sambil tengok TV. Mana lebih baik? Yang ni maksiat. Yang ni benda ni, tidur sambil nyanyi, lebih baik dia baca bismillah 41 kali. Banding dua dalam segmen yang berbeza. Yang ni orang sedang buat maksiat, yang ni ahli pelaku benda yang tidak disunnahkan. Memang nampak tak betul lah, tapi cara perbandingan tu salah. Yang betul macam mana? Bandingkan bid'ah dengan sunnah. Sebab dua-dua ni berniat ibadat. Orang nak tidur baca bismillah 41 kali dengan orang tidur baca ayat kursi, mana lebih baik? Baca ayat kursi, sebab ini sunnah Nabi. Orang baca apa lagi? Benda contoh banyaklah saya boleh kata. Tapi nak sebutnya bahawa kita kena tengok asal kebaikan agama adalah pada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kebimbangan para ulama terhadap bagaimana orang terpesong dari agama kerana tipu daya iblis. Baik, kita sambung. Dia sampai pergi tadi apa? Kita kata dia tak pergi solat jenazah. Dia tak ziarah orang sakit kerana duduk sibuk dengan suluk dia. Kemudian murid-murid pun kata, maafkanlah syekh kami. Kerana itulah kebiasaan dia, memang dia bersuluk, dia tak keluar. Maafkanlah syekh kami. Okay. Jadi kata penulis ini, tidak. Sebab kebiasaan ini bertentangan dengan syariat. Kita tak boleh terima. Kalau guru dia kata, maaflah pasal tok guru dia dalam bersuluk, dia tak boleh nak mari salat jenazah. Jawapan dia, tidak. Perkara ini bertentangan dengan syariat. Okay? Bertentangan dengan syariat. Orang seperti dia, ketika merasa lapar dan tidak ada seorang yang dapat membelikan makanan, justru lebih memilih tetap kelaparan agar dia tidak keluar rumah untuk membeli sendiri sesuatu yang dapat menganjal perutnya. Kerana menurutnya hal itu akan menurunkan wibawa akibat berjalan bersama orang-orang awam. Andaikan dia keluar dari tempat pengasingannya serta membeli sendiri barang yang diperlukannya, menescaya kemasyhuran, ketenarannya, kemasyhurannya hilang. Dengan demikian dia mengkhianati motivasi memelihara kekuasaannya yang ada di dalam batin. Jadi dia ni sanggup tak keluar rumah, tak keluar sendiri beli kerana tidak ada orang yang tolong belikan. Kerana dibimbangi kalau dia keluar, dia bercampur dengan orang-orang kebiasaan, maka hilanglah kemasyhurannya sebagai ahli ibadah. Orang ni pun dia tubik juga, dia keluar daripada tempat dia. Jadi di situlah talbisnya. Padahal, ni padahal, jawapan dia. Padahal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berjalan ke pasar. Kenapa orang bersuluk tak nak pergi ke pasar? Sebab dia kata dia sedang dalam ibadat. Habis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lah yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi lah orang yang paling tinggi keimanan dan keilmuannya. Tapi Nabi pergi tak ke pasar? Nabi pergi ke pasar. Jadi apa masalah dia tak nak pergi ke pasar? Nabi juga membeli barang yang baginda perlukan. Atau Nabi juga membawanya sendiri barang dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga biasa memikul pakaian di atas bahunya, melakukan sendiri transaksi jual beli dengan orang-orang. Abdullah bin Hanzalah menceritakan, satu hari Abdullah bin Salam melintas seraya membawa seikat kayu bakar di atas kepalanya. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang pun bertanya kepadanya, untuk apa engkau berbuat yang demikian, sedangkan Allah sudah memberikan engkau kecukupan rezeki? Abdullah menjawab, dengan berbuat seperti ini, aku berharap boleh menepis sifat sombong di dalam hati, kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga seorang hamba yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun seberat biji sawi. Takutnya dia kepada kesombongan. Penulis berkata, kata penulis kita ni, Ibnul Jauzi kata, Ibnul Jauzi kata, penulis berkata, keluar dari rumah untuk membeli sesuatu keperluan pribadi atau melakukan hal sejenis yang dinilai memalukan di sisi mereka, seperti yang dikemukakan di atas, sebenarnya merupakan kebiasaan para ulama salaf. Ulama-ulama dulu menguruskan kehidupan dia sendiri. Pergi pasar, beli, angkat barang. Okay. Dia buat. Tak ada lah hilang kezuhudan mereka bila buat benda-benda macam ni. Jadi kalau orang tu atas nama zuhud tak nak keluar ke pasar, tak nak beli barang sendiri, orang lain tolong belikan daripada dia, mana dia telah menyelisihi ulama-ulama yang lebih utama daripada dia. Boleh faham? Okey. Namun kebiasaan tersebut kini berubah sebagaimana halnya keadaan serta cara berpakaian yang mengalami perubahan. Tapi lah ni tak timbul sangat dalam isu ni sebab apa? Tak kena keluar Shopee ada kan? Sambil-sambil suluk tu ada Shopee tak apa. Ada sampai barang kat rumah. Kalau tidak, telefon Abu Mu'ah dia boleh tolong beli. Maka dari itu, saya rasa seorang alim tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang diperlukannya. Jadi dia kata apa? Kata penulis, kalaulah dalam keadaan hari ni tiba-tiba dia tak nak keluar ke pasar sebab pasar tu memang benda tu mungkar yang jelas. Sebab pergi pasar lah ni, kalau contohlah masuk mall, dengar dung-dung muzik lagi. Orang macam-macam dekat mall. Ada panggung wayang lagi, ada orang duduk dating lagi, ada macam-macam. Lalu dia tak nak pergi ke pasar atas dasar dia tak nak campur tempat-tempat sebegitu, mana itu boleh diterima. Tapi kalau dia tak pergi ke pasar-pasar biasa, orang lain pergi, orang biasa pergi, tak adalah benda-benda mungkar. Tiba-tiba dia tak pergi ke pasar yang biasa ni atas nama nak jaga zuhud, maka itu menyelisih perbuatan salaf. Tapi kalau tiba-tiba di zaman ni, kata penulis ni, dia kata, aku rasa seorang panggil, namun kebiasaan kini berubah sebagaimana halnya serta cara berpakaian yang mengalami perubahan. Di pasar ni kita tengok orang macam-macam. Okay. Masuk je mall, muzik memang tak boleh nak tutup. Ataupun macam-macam lah. So dia kata, aku rasa seorang alim tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang diperlukannya. Kalau tiba-tiba keadaan sampai ke tahap tu, maka seorang alim dia boleh terima untuk tidak keluar. Okey? Kalau ada alasan yang nyata begitu. Pasalnya pekerjaan seperti ini dapat menghapus cahaya ilmu
dan menimbulkan kesan negatif di hadapan atau bagi orang-orang yang jahil minimum pemahaman agamanya. Sedang menjaga cahaya ilmu dan kehormatan peribadi seorang alim adalah perkara yang dianjurkan. So dia ada sedikit klausa yang dia masukkan. Apa klausa tu? Kalau betul-betul sampai ke tahap fitnah terhadap orang alim tu sendiri, maka wajar untuk dia tidak pergi ke tempat-tempat berikut. Okey. Menjaga hati mereka agar tetap hormat kepada orang alim dalam kes seperti ini memang boleh mengarahkan si alim kepada perbuatan riak. Namun, melakukan upaya yang lebih menjamin terpeliharanya wibawa ilmu dan sang ulama di hati masyarakat tidaklah terlarang. Oh, jadi orang alim tu dalam dua persimpangan. Tak nak keluar menyalahi perbuatan salaf. Keluar hilang wibawa ilmu, tempat tu tak layak bagi ahli ilmu. Maka dia kata di saat itu dia kena jaga wibawa ilmu itu lebih utama. Dengan kata lain, tidak semua yang ada dan dibiasakan para generasi salaf yang tidak membuat hati orang awam berubah pada saat itu harus dilakukan di saat ini. Jadi kes spesifik yang disebut, apa yang berlaku pada orang dulu pada saat ini dalam kes pasar ni, dalam kes pasar ni dia menerima untuk boleh seorang itu tidak pergi ke pasar, tapi bukan atas dasar kezuhudan semata-mata, tetapi kerana nak menjaga wibawa ilmu. Okey, wibawa ilmu. Okey, takut tiba-tiba orang alim pun tengok buat benda yang sama, orang lain pun buat beres. Ustaz buat juga lagu tu. Takkah kita tak boleh buat? Di sudut tu. Dia jaga dari sudut tu. Bukan kerana kezuhudan tak. Bukan kerana tak pernah nak jaga diri dan sebagainya tak. Kerana dia menjaga wibawa ilmu. Dan keadaan kondisi pasar zaman dulu tak sama dengan pasar zaman sekarang. Al-Auza'i rahimahullah berkata, dulu kami biasa tertawa dan bergurau, tetapi setelah menjadi figur, tokoh teladan, kami menilai hal-hal semacam itu tidak lagi patut dilakukan. Seperti Al-Imam Al-Auza'i, dulu dia kata waktu kami dulu, muda-muda dulu, kami duk bergurau senda, duk hoha-hoha lah dia kata. Bahasa saya lah tu, hoha-hoha tu. Al-Auza'i tak kata lagu tu. Dia kata apa? Kami biasa tertawa dan bergurau. Tapi bila dah jadi tokoh ni, dia takut nak bergurau. Pasal apa? Kerana dia bimbang wibawa ilmu yang ada pada dia hilang. Bukan sebab dia tak, sebab bimbang orang hilang hormat terhadap ilmu. Dia jaga ilmu. Bukan kerana diri tak, kerana ilmu yang dia bawa. Kerana ilmu yang dia bawa. Sebelumnya kami telah sebutkan riwayat dari Ibrahim bin Adham bahawa satu ketika murid-muridnya bergurau, lalu seorang mengetuk pintu rumah. Kemudian Ibrahim menyuruh mereka diam dan tenang. Mereka lantas berkata kepada Ibrahim, apa anda mengajari kami agar riak? Ibrahim menanggapi, aku hanya tidak suka apabila Allah didurhakai terkait kalian. Jadi maknanya Ibrahim bin Adham, dia kata satu hari dia tengah bergelak ketawa dalam, tiba-tiba ada orang ketuk, dia suruh anak murid dia diam. Jadi anak murid dia kata, Syekh, mu ajar kami tak nak riak, takkanlah sebab manusia kita pun tiba-tiba jadi akhlak baik. Ada orang, kita pun tiba-tiba yang kontrol diri kita. Kata Ibrahim bin Adham, bukan sebab tu. Cuma aku bimbang orang derhaka kepada Allah. Mana kita suruh, kita bawa kalam Allah, kita bawa perintah Allah, kita suruh orang buat. Orang tinggalkan perintah Allah kerana tengok kita pun tak belah mana, tak tara mana. Jadi dia kata, aku bimbang Allah didurhakai disebabkan kita. Maknanya dia jaga wibawa ilmu. Jadi ada beza antara riak dalam kezuhudan dan menjaga wibawa ilmu. Ibnul Jauzi rahimahullah menerangkan, Ibrahim dalam hal ini hanya mengkhawatirkan perkataan orang jahil. Lihatlah perilaku orang-orang yang mengaku zuhud itu. Sungguh orang awam umumnya
tidak menerima canda tawa demikian terlihat pada diri ahli ibadah. Jadi kita kena tengok juga tahap pemikiran orang awam, dibimbangi disebabkan apa yang kita buat dia durhaka kepada Allah. Bukan kerana firman Allah, tapi kerana kita tak jaga wibawa ilmu. Jadi ada dua benda lah yang kita kena perhatikan. Riak yang samar kita dah sebut tadi. Yang kedua, menjaga wibawa ilmu. Baik, kita berhenti setakat tu dululah. Okay? Alhamdulillah kita dapat beberapa muka surat hari ini. Kita berhenti pada 176. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita dan menjaga keikhlasan yang ada. Dan sesungguhnya bab niat ni tak ada siapa pun boleh ukur, melainkan dia hanya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah Ta'ala jaga kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.